apabila ucapan itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ucapan itu keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan tu dia ada nilai yang lebih tinggi daripada ucapan-ucapan lain. Walaupun kita boleh reka ucapan yang bunyi seakan-akan sama, maksud seakan-akan sama, susunan, huraian dan himpunan kata yang mungkin cantik, tetapi di sebalik apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan lain. Mengikut ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nilainya lebih berat daripada perkataan yang kita reka sendiri. Sebab itu Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apabila dia bahaskan satu bab tentang apa hukum meriwayatkan hadis dengan makna. Orang tu dia hafal hadis, tapi dia tak riwayatkan hadis macam perkataan yang Nabi ucap. Dia riwayatkan dengan maksud sahaja. Dia hafal hadis, bila dia sampaikan balik, dia tak sampaikan setiap patah perkataan, tapi dia cerita balik konteks hadis tu, perkataan dia sendiri. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, boleh buat begitu, tak apa. Sebab hadis bukan Al-Quran. Al-Quran tak boleh ubah perkataan, kan? Satu perkataan Al-Quran tak boleh ubah, satu baris tak boleh ubah. Hadis dia kata boleh, tak apa, tak apa. Sebab yang penting tentang hadis tu kita faham sunnah. Bahasa apa kita pakai, ayat apa kita pakai, selagi mana maksudnya sama. Ulama hadis kata ni dalam bab ar-riwayatu bil ma'na, boleh, tak apa. Tetapi dalam satu bab tak boleh. Apabila kita meriwayatkan ucapan-ucapan yang maksur daripada Nabi, apabila kita meriwayatkan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Hajar, di sini ada satu nilai tambahan yang kita tak boleh tukar perkataan dia. Kita kena ikut ucapan, perkataan yang Nabi ajak, kita kena ikut. Jadi sebab itulah kadang-kadang kalau kita berurusan dengan zikir, kita berurusan dengan doa-doa dan sebagainya, apa sahaja bacaan yang baik kita boleh baca. Tetapi nak sandar kata satu benda tu Nabi ajak, kita tak boleh berpandai-pandai sesuka hati. Kita tak boleh sekadar kata maksudnya baik, tak apalah nak baca, baca tak apa. Tapi jangan kata Nabi sebut, melainkan kena pastikan betul-betul yang Nabi sebut perkataan tu. Kena pastikan yang betul-betul diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalan yang sahih. Kalau hadis tu dhaif, lemah, tak apa, boleh baca. Maksudnya baik, boleh baca. Bahkan kalau kita perasan doa-doa yang kita baca ketika manasik umrah dan manasik haji, kebanyakannya datang dengan hadis yang sangat lemah, tapi maksudnya bagus. Doa tengok Kaabah, doa ketika Safa dan Marwah, Allahumma ghfir warham wa tajawuz amma ta'lam. Ya Allah, ampunkan aku dan rahmatilah aku, dan abaikanlah dosa-dosa aku yang engkau ketahui. Boleh. Hadisnya tak sahih tapi boleh baca. Tetapi the moment kita nak kata yang ni Nabi ajak, yang ni, di sini kita kena berhati-hati. Ambillah sikap sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Apabila dia salah sebut satu perkataan, Nabi betulkan dan dia sentiasa ingat perkataan tu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kami membaca tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kami membaca Al-Quran. Kami hafal dan kami baca. Demikian jugalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kedudukan mereka sangat tinggi. Bahasa Arab mereka sangat bagus. Bahasa mereka memang TikTok paling tinggi. Tetapi mereka tetap datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak ucap selawat kepada engkau?" Paling simple, selawat je pun. Selawat simple. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Para sahabat datang, "Ya Rasulullah, wa ammas salam faqad arafna, fa kaifa salah?" Ya Rasulullah, nak ucap salam kami tahulah, Assalamualaikum. Selawat pula macam mana? Sesenang-senang benda. Mereka datang dan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ajak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, habis.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saya dah sebut sebelum ni kan, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang patut aku baca?" Nabi kata, "Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang besar dan tidak ada yang mengampun selain daripada Engkau, maka ampunkanlah dosa aku. So maksudnya, sebesar-besar para sahabat ni, sebagus-bagus mereka dalam bahasa Arab ni, doa dan zikir yang Nabi SAW ajak tu ada nilai tambah. Dia ada satu pemberat yang tidak ada pada ucapan siapa pun di kalangan manusia. Tak ada siapa pun melainkan Nabi SAW. Sebab tu saya mengingatkan diri kita dan kita sekalian, apa sahaja orang beza pandangan, orang nak khilaf, orang nak sebut, tak apalah, bolehlah. Tetapi kita cubalah tekan diri kita dan ajar diri kita untuk cuba menghafal sebanyak mungkin bacaan-bacaan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dan kita baca. Doa makan, doa tidur, doa ketika pakai baju, doa ketika keluar rumah, doa ketika tersedar di tengah malam. Semua ni kita cubalah sedaya upaya untuk hafal sebanyak mungkin dan amalkan sebagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi SAW.